di negara tanah Melayu di Nusantara ini, kita dapati bahawa orang Melayu dulu sebelum Islam mereka adalah pemuja jembalang, pemuja kepada pokok-pokok, menyembah matahari, menyembah pelbagai hal-hal yang bersalahan dari sudut akidah. Dan apabila Islam datang ke tanah Melayu ini, Islam telah mengangkat darjat orang Melayu yang dulunya hina di bumi sendiri, diangkat sehingga kepada tahap satu yang hebat di peringkat dunia dan Melaka dikenali sebagai zaman emas di Asia Tenggara, zaman keislaman ataupun zaman emas di golden years of Islam in Malaysia. Dan itu adalah kerana gabungan orang-orang Melayu Nusantara bersama. Dan masa terus berjalan dengan kehidupan politik dan seumpamanya hingga menyebabkan Melayu yang kuat dulu pecah dua, pecah tiga. Boleh jadi berbagai serpihan. Sehinggalah hari ini kita dapati Melayu tidak bersatu. Kita dapati orang Melayu tertinggal dalam pendidikan, tertinggal dalam ekonomi, tertinggal dalam berbagai dan menjadi joran dalam segala bentuk kegiatan sosial. Orang Melayu lah yang jadi juara buang anak, juara rasuah, juara macam-macam juara. Selain daripada ATM juara tu, ni juara orang Melayu. Dan mengapa tidak matang? Kenapa tidak matang kita ni bergabung? Semua Melayu dalam satu payung yang besar antara dua parti besar ini. Kenapa tidak kita boleh bersatu bersama dan menunjukkan kematangan kita untuk mengembalikan zaman emas yang pernah kita kecapi dulu. Dan apakah dalam sejarah Islam Ustaz bersandarkan kepada kaum, bersandarkan kepada kelompok ini menjadi satu kesalahan dalam berpolitik dari pandangan Islam. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kita membuat penafsiran tentang bagaimanakah keadaan orang Melayu di satu ketika, mungkin kita kena buka sikit ruang untuk mempertimbangkan bahawa Melayu di satu ketika dahulu mungkin tidak seperti yang kita gambarkan. Sebab kajian-kajian menunjukkan pertamanya bahawa hubungan orang di kawasan Kepulauan Melayu dengan tamadun-tamadun Mesir purba telah wujud semenjak daripada zaman Firaun. Malah kalau lebih penting lagi kita kata bahan-bahan sejarah dalam bahasa Portugis, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Siam yang merakamkan sejarah kita orang Melayu masih belum dikaji. Dan bila kita galakkan orang Melayu belajar bahasa Belanda untuk mengkaji ni, akhirnya dia buka travel, so dia tak serve the purpose lah. Jadi ada banyak lagi benda yang mungkin kita nak kena korek dan itu satu topik. Okey, tak apalah, insya-Allah. Saya dapat soalan tak best pasal ketuanan Melayu kan. Bukan apa, maknanya nak bincang dia ni. Sebab senang je saya kalau nak ikut mudah lah. Kalau betul nak pertahankan Melayu, undilah parti yang paling ramai orang Melayu dalam tu. Hampir 100% ahlinya orang Melayu, undilah PAS kan. Dah tentu je Melayu akan selesai isu dia. Tapi oleh kerana politik kita politik matang, maka matang mesti berbalik kepada asas ilmu. So nak menjawab kepada persoalan ini, saya bawakan perbandingan kaum lain. Kaum lain. Kita ambil contoh yang pertamanya ialah ketuanan Turki. Ketuanan Turki. Pada tahun 1804, seorang ulama Tatar bernama Kursawi telah mengasaskan satu gerakan yang disebut sebagai gerakan Jadid. Kalau dalam bahasa Melayu dia kaum muda lah, senang cerita dia. Seruan dia ialah kepada supaya umat Islam bangkit dengan mengembalikan keupayaan berfikir. Jadi bukan lagi belajar agama secara tradisional, secara hafalan, kerana itu dilihat memundurkan umat. Ini cerita tahun 1804. Dan seruan itu adalah seruan yang kita jumpa daripada satu zaman ke satu zaman. Zaman kurun ke-16 ada, zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada, zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada, zaman Imam Ghazali ada, zaman Ibn Tufail di Andalus ada, seruan yang sama. Seruan ini asalnya baik. Gerakan Jadid telah mendapat sokongan yang banyak terutamanya daripada generasi muda. Tetapi apabila perjalanan masa berlaku,
bila masuk kepada sekitar tahun 1880-an, apabila Rusia menjajah daerah-daerah Volga, maka idea asal golongan jadid ni untuk mengajak kepada Islam dilihat perlu dimasukkan ke dalamnya satu unsur kedua, iaitu unsur pan-Turkism, bahawa orang-orang Turki perlu bergabung bersama sebagai memberikan reaksi kepada kedatangan kuasa Rusia. Jadi dia mula timbul daripada belah sini, idea orang Turki kena bersatu. Asalnya Islam, tapi datang Turki. Itu cerita di sebelah timur. Dalam masa yang sama juga, ketika mana kerajaan Turki Osmaniyah melihat berlakunya kemerosotan terhadap kemajuan berfikir dan pencapaian umat Islam, maka mereka kata kita kena hantar pelajar-pelajar cerdik ni pergi belajar ke negara-negara di sebelah blok barat. Bagi beasiswa semualah lebih kurang macam kita buat. Jadi pelajar-pelajar ni pergi terutamanya ke Perancis. Dan bila mereka berada di Perancis, anak-anak muda ini bukan sekadar belajar sains dan teknologi, tetapi dalam masa yang sama juga mereka memerhatikan perkembangan politik semasa. Yang pada masa itu Perancis ni sedang hangat dengan perjuangan untuk menundukkan rejim, orang kata dinasti Bourbon ni, revolusi Perancis 1789 lebih kurang. Maka anak-anak orang Islam di Turki ni menggerakkan usrah mereka, macam itulah, yang asalnya digerakkan oleh kumpulan yang disebut sebagai The Young Ottoman, yang jiwa mereka adalah jiwa Islam. Tetapi lama-kelamaan, apabila negara barat mula mentakrifkan diri mereka bukan lagi sebagai Kristian, tapi orang Perancis sebagai orang Perancis, orang Jerman sebagai orang Jerman, orang Aryan sebagai orang Aryan, ketuanan dan sebagainya, maka orang Islam pun jadi reaktif. Mereka juga mula melihat diri mereka, kita ni pula bangsa dia apa? Maka The Young Ottoman yang jiwa jati dirinya asalnya Islam, mula berubah kepada membicarakan tentang soal yang tadi itu, ketuanan Turki. Sama juga dengan apa yang berlaku di dalam negara Arab, di tempat-tempat yang lain. Maka kesimpulan saya, apabila ada sahaja manusia yang menyeru kepada bangsa, seruan itu sifatnya adalah reaktif. Dia bukan sesuatu yang mempunyai asalah, ketulinan asas dia. Dan benda-benda yang bersifat reaktif ni, biasanya dia tidak dapat berdiri kukuh sebagai asas perjuangan. Dan bila kita patah balik kepada sejarah yang panjang, kita dapati bahawa tidak pernah ada satu bangsa yang dapat mempertahankan kebangsaannya kecuali apabila dia kembali kepada pencipta bangsa itu, iaitu Tuhannya. Kalau tak nak dengar cakap ulama-ulama Islam, dengarlah cakap ulama bukan Islam. Seperti Nicholas Hegel yang menulis 2 buah buku yang cukup tebal, kalau balik dengan mati anjing. The Light of Civilization, tajuk dia. Satu lagi, Rise and Fall of Civilization. Nicholas Hegel menyenaraikan semua tamadun manusia daripada awal sampailah kepada zaman moden ni, dan dia membuat kesimpulan bahawa satu-satu tamadun, satu-satu bangsa hanya akan bertahan selagi mana mereka patuh kepada cahaya tamadun tadi. Itu istilah dia lah. Cahaya itu maknanya satu peraturan yang datang daripada sumber tertinggi, yakni Tuhan. Jadi maknanya kita katakan bahawa kalau nak mempertahankan bangsa Melayu, tidak ada cara untuk menyelamatkan bangsa Melayu. Tidak boleh disandarkan kepada kata-kata hang tuah yang kuburnya pun tidak dapat dipastikan di mana. Tetapi Melayu hanya selamat apabila Melayu merujuk kepada Tuhan yang mencipta bangsa Melayu, iaitu Allah SWT. Dan Allah SWT memberitahu kepada orang Melayu apa dia? Orang Melayu dengan Allah namanya Tauhid. Orang Melayu dengan bangsa lain namanya Al-Adlu wal-Ihsan. Maka komitmennya ialah kepada Tauhid dan Hablu minallah, dan kepada manusia adalah dengan menegakkan keadilan dan ihsan. Macam mana kita nak membicarakan tentang soal ketuanan bangsa
ketika satu bangsa ditipu oleh bangsanya sendiri. Yang menipu Melayu bukan Cina, yang menipu Melayu bukan India, yang menipu Melayu adalah Melayu, yang menipu Cina adalah Cina, yang menipu Hindu adalah Hindu. Maafkan saya, adalah India, yang menipu India adalah orang India. Persamaan mereka itu adalah India, Cina, Melayu. Yang menipu Melayu, Cina dan India adalah Melayu, Cina dan India yang berada dalam tentera Ahzab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu namanya Barisan Nasional. Itu je. Harap tidaklah dikatakan politik tidak matang pula kalau sebut macam ni kan. Tapi poin saya ialah perlu ada asas yang betul untuk diajak kepada kesatuan. Dan orang-orang Melayu itu mencipta ketamadunan mereka kerana mereka telah menerima rahmat daripada Islam. Maka sifirnya ialah pergi kepada Islam, bukan panggil Islam datang kepada Melayu. Dan saya kira mungkin saya nak rumuskan secara mudahnya. Satu, ketuanan Melayu memang tak reti nak huraikan sebab satu tak ada rujukan. Kalau hak-hak kedudukan istimewa orang Melayu mungkin ada pada tubuh badan perlembagaan itu yang boleh dibincangkan. Hak-hak istimewa orang Melayu tak tahu. Ketuanan Melayu tak tahu. Kalau Melayu sepakat Islam berdaulat, lagi susah saya nak bincang. Kerana akan ramai fan saya dekat Twitter dan Facebook kalau saya sebut tentang benda ni lah. Kalau ada orang kata seruan kepada mengajak Melayu bersatu itu juga adalah Islam, adalah juga merupakan asas yang berasaskan kepada maqasid syariah, maka sebutlah Islam, sebutlah maqasid syariah, tidak perlu disebut ketuanan Melayu. Nabi SAW ajar pada kita apa? Da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kenapa perlu bermain dengan istilah? Semata-mata mahu kelihatan berbeza daripada orang lain. Sebab saya merasakan bahawa membicarakan tentang ketuanan Melayu, apatah lagi oleh golongan yang membawa jati diri Islam, pada saya itu adalah merupakan satu perkara yang sukar untuk dilihat sebagai politik matang, yang puncanya mungkin boleh menjadi kesimpulan penting, iaitu perubahan siasah yang berlaku di Turki, perubahan siasah yang berlaku di Mesir. Puncanya bukan sekadar kerana ramainya khufaf, bukan sekadar kerana mereka melakukan azan bila masuk waktu dalam parlimen. Tetapi salah satu daripada kekuatan penting di Turki dan Mesir adalah kepada kekuatan ilmu. Orang Turki cepat menterjemahkan buku-buku pemikiran semasa untuk dibaca oleh orang Turki. Saya duduk di kampung-kampung kecil di Turki, pakcik-pakcik kat kedai kopi, apa yang mereka sembang? Yang mereka sembangkan ialah apa koloni sok kapal disebut, apa koloni sok kapal disebut. Sebab mereka tak ada kuliah maghrib, mereka tak ada kuliah subuh. Jadi kira mereka ni cokia lah kalau banding dengan kita. Tetapi kerana tidak ada ni kuliah maghrib dan kuliah subuh, dan kuliah zuhur, dan kuliah duha, dan kuliah asar, maka yang menjadi sumber mereka memahami tentang Islam, kefahaman agama, ialah ruangan-ruangan editor di dalam surat khabar. Itu budaya daripada kampung sampai ke bandar. Bila Syekh Tariq Ramadan tulis satu kitab, 2 bulan dah keluar terjemahan dalam bahasa Turki. Bila Syekh Tariq Suwaidan membahaskan sesuatu idea, lepas 2 bulan keluar betul, orang Turki baca. Saya pergi ke Fakulti Ilahiyat di Istanbul. Saya jumpa dengan seorang pelajar berumur 16 tahun, tahun 2 Fakulti Ilahiyat, orang cerdik. Baca buku Marxis, Lenin dan sebagainya. Saya tanya dia, buat apa kamu ini? Baca buku ni, negara-negara yang memegang benda ni pun dah buang. Dia kata, itulah yang saya nak kaji. Yang saya nak kaji ni adalah teori ni betul, tapi implementasi dia salah. Tapi yang marah dengan saya ni semua tak baca buku, kata dia lah kan ya. Jadi poin saya ialah orang Turki kuat membaca, dan bukan sekadar membaca, mereka mempunyai akses kepada pemikiran-pemikiran kontemporari. Di Malaysia, apabila kita membicarakan tentang Arab Spring, kita membicarakan tentang kenapakah AKP boleh menerima kerangka sekularisme untuk melaksanakan nilai dia sebagai demokrat Islamis, ya, katalah contohnya, dalam hal-hal yang macam tu, orang Turki boleh baca, oh, ini hujah-hujahnya. Tetapi di Malaysia, apabila isu itu timbul,
Benda ni tak kena. Sebab apa? Kita buka Majmu'ah Rasail Hasan Al-Banna. Kita buka pandangan-pandangan Sayyid Qutb. Kita buka pandangan-pandangan Al-Maududi. Yang ditulis hampir 80, 70, 60 tahun yang lalu. Dan kerana kita tidak berbahasa Inggeris, kita tidak berbahasa Arab, kita tidak menelaah pandangan-pandangan semasa. Saya tak maksudkan kita ini adalah para sarjanawan. Tapi maksud saya adalah mereka yang berada di peringkat akar bumi. Yang akses yang kita ada adalah buku-buku yang diterjemahkan, yang diterbitkan oleh Dewan Pustaka Fajar, pandangan Said Hawa, pandangan Mustafa Masyhur, yang sudah berada di pasaran 40 tahun, 50, 60 tahun yang sudah. Tapi idea-idea semasa tidak dapat diakses. Dan saya kira itu salah satu punca yang jadi kesulitan kepada Sukar ni untuk membentuk politik yang matang. Kerana di tahun 2012 kita masih membaca literatur yang ditulis pada tahun 1950-an, 40-an, 30-an yang konteksnya sangat berbeza. Maka kalau nak mengagumi Turki, nak mengagumi Mesir, saya berpandangan sebahagian daripada anak muda ambillah tugas yang tidak popular ini, iaitu terjemahkan buku ini ke dalam bahasa Melayu supaya kita mempunyai akses untuk membaca, dan mungkin daripada situlah baru boleh dikatakan ilmu berfungsi untuk membentuk satu politik yang matang, kerana isunya masih kekal kepada perkara yang basic, iaitu masalah bahasa, literatur yang menyebabkan kita tidak mempunyai akses kepada benda ni tadilah. Jadi balik pada soalan asal yang Prof tanyakan tadi, saya kira bukanlah salah langsung untuk kita berkata tentang bangsa. Ada asas-asasnya. Nabi SAW nak memanggil para sahabat untuk turun ke medan perang. Satu fitrah manusia susah. Maka mereka dipanggil dengan seruan kaum-kaum mereka. Wahai Bani Fulan dan Fulan, wahai Bani Fulan dan untuk datang. Kemudian hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang al-a'immah adalah daripada Quraisy. Pemimpin-pemimpin adalah daripada Quraisy. Ada asasnya. Kerana kaum Quraisy itu semenjak daripada zaman awal Islam di Madinah, bukan zaman Sayyidina Osman yang dikatakan komunisme dan sebagainya, wala'iyadillah. Semenjak pada awal zaman Nabi, Bani Umayyah dan sebagainya. Pergi pada Bani Umayyah lah. Quraisy tadi itu adalah merupakan orang-orang yang berkemahiran, dan mereka itu merupakan kelompok, kita kata asabiyah ghalibah kalau menggunakan istilah Ibn Khaldun. Bukan kerana mereka itu Quraisy, tetapi kerana mereka adalah kelompok ramai yang mempunyai keupayaan untuk menyatukan manusia, tetapi tidak pernah dijadikan kebangsaan bangsa itu sebagai asas perjuangan. Dan ini sangat penting untuk kita pegang, sebab bila kita serukan seruan ini, kita sedang mencuri umur anak muda, kita sedang mencuri tenaga anak muda, kita sedang mencuri masa anak muda. Jangan sia-siakan anak muda kita dengan satu agenda yang kita tidak dapat menjelaskannya, kerana itu merupakan satu kerugian yang kita perlu jawab kepada Allah Ta'ala. Pembaziran bukan hanya berlaku pada menggunakan air banyak dalam wudu. Pembaziran bukan hanya berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadat. Pembaziran juga boleh berlaku apabila anak-anak muda yang bersedia untuk berjuang yang jumlahnya memang dah sikit tu, disalurkan pula kepada asas-asas perjuangan yang tidak berasas. Wallahu a'lam. Lama sangat dulu Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Hebat ya. Yang ada di atas pentas ni 3 orang ahli panel yang bukan calang-calang ilmu mereka. Dan kita berbincang malam ini mungkin sifatnya agak ilmiah. Tetapi ilmiah itulah yang mematangkan kefahaman kita, mematangkan penglibatan kita dalam politik, mematangkan kita untuk memilih ya, mana yang betul dan mana yang salah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT akan rahmatnya kita dipilih untuk bersama ya, dalam program ini. Dan saya kira round yang kedua ini telah tamat tugas saya sebagai bertanya soalan yang mengendalikan ini, dan saya ingin membuka ya, pada malam ini forum